Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bertemu lagi kita minggu ini untuk sama-sama meneruskan perjuangan kita yang belum selesai. Ustaz, bila nak selesai perjuangan kami ni? Jawabnya, selagi kita bernyawa, selagi itulah perjuangan belum selesai. Bila kita dah dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika itu tanggungjawab kita dah tak ada dah. Ya, maknanya puan-puan kalau kita dah meninggal, maka tak adalah kita datang duduk kat depan ustaz ni. Kalau puan-puan duduk depan ustaz, puan-puan dah meninggal semalam contohnya kan. Ustaz cabut puan-puan, saya cabut. Pasal apa? Yang duduk depan ustaz namanya roh. Tapi sekarang ni yang duduk di hadapan ustaz adalah jasad. Jasad tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan roh masing-masing lah. Allahu Akbar. Jadi puan-puan yang dirahmati Allah, syukur banyak-banyak kepada Allah kerana Allah mengizinkan kita untuk datang pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan saya doakan perjalanan tuan-tuan dan puan-puan untuk belajar sentiasa dipermudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, tak silap ustaz, hari ini kita nak sambung perjuangan pembelajaran kita pada mat yang ke-12 dan seterusnya mat yang ke-13. Betul? Okey, sebelum itu mari sama-sama kita mulai dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Baik, tuan-tuan puan, buat masa ini oleh kerana kita masih berada pada pusingan pertama, maka tuan-tuan puan dikenali merujuk hanya kepada buku tajuk ustaz dahulu ya. Nota yang ringkas ini kita akan gunakan pada pusingan yang kedua nanti akan datang insya-Allah. Jadi puan-puan sila buka buku tajuk ustaz, bermula pada muka surat 54 menceritakan tentang mat tabriyah dan seterusnya nanti diikuti mat ta'zim ya pada muka surat berikutnya 55. Baik, sebelum tu ustaz nak dengar dulu boleh ke tidak? Semua mat-mat yang kita dah belajar setakat hari ini, berapa jumlahnya dulu? Berapa jumlah hukum mat yang kita dah belajar? 11 hukum mat. Banyak ke sikit? Dah banyak ustaz, alhamdulillah. Dulu ustaz kata satu je, dua, tiga, lepas tu dah sampai 11 pula. Allahu Akbar. Alhamdulillah, puan-puan syukur banyak-banyak sebab puan-puan berpeluang belajar sampai 11 hukum mat setakat hari ini. Cuba sebutkan 11 hukum mat bermula dengan mat apa? Mat asli lagi, mat lin lagi, mat iwad terus, arik dia sukun lagi, mat badal lagi, wajib muttasil terus, jaiz munfasil lagi, silah qasirah terus, silah tawilah lagi, mat tamkin lagi satu. Dah cukup. Setakat itu je lah mat yang kita dah belajar.
Bila ustaz kata banyak hukum mat yang kita belajar, maka tuan-tuan puan, kesemua mat itu semuanya ada berlaku dalam Quran. Cuma puan-puan kena faham, ada mat yang banyak kerap kita jumpa, tapi ada mat yang sekali-sekali aja kita jumpa. Contohnya mat apa tahu yang sekali-sekali kita jumpa? Minggu sudah mat apa? Mat tamkin dan mat faraq. Betul? Tak banyak dalam Quran, tapi ada tak ada? Ada dalam Quran, tapi kena rajin lah puan-puan mengaji Quran ataupun baca Quran, baru jumpalah mat faraq ataupun mat tamkin. Tetapi puan-puan kena faham juga, rupa-rupanya ada mat dalam Quran itu banyak kita jumpa dalam Quran. Contohnya mat apa yang paling banyak dalam Quran? Mat asli. Dah agak dah mat asli lagi. Mat apa lagi puan? Ma'arif tu sokon banyak ustaz senang kita jumpa lagi. Mak tak ingat. Mak Iwat pandai. Ataupun mak wajib, mak jaiz pun selalu juga kita jumpa kan. Kalau kita rajin baca surah-surah yang panjang macam surah Al-Baqarah ke Ali Imran, Al-Ma'idah, An-Nisa dan seumpama dengannya ya. Jadi puan-puan setakat ni faham tak konsep secara umumnya tentang hukum mat yang kita belajar sebelum ini. Dan tuan-tuan puan al-maklumlah, kita ni bukan muda lagi perempuan. Kadang-kadang ustaz ngajar 2 hari ni tak faham dua-duanya ustaz. Allahu Akbar. Itu sebabnya puan-puan saya sentiasa ulang segala hukum mat yang kita belajar. Dan insya-Allah kalau ada rezeki tuan-tuan dan puan-puan akan datang, kita akan ulang semua hukum mat melalui nota ringkas yang kita ada, yang puan-puan beli pada hari ini. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan dan puan, tak apalah, kita teruskan kepada mat yang ke-12. Silakan muka surat 54, buku tajuk ustaz ya. Nama mat ini mat apa ya? Cuba sebut. Mat tabriyah. Sekali lagi, mat tabriyah. Jangan salah sebut puan ya. Ada pelajar sebut apa tahu? Mat tarbiyah. Bukan tarbiyah, tabriyah. Sebut tabriyah. Aku tengok tu ejaannya tabriyah macam mana dan sebutannya kena betul ya. Jadi puan-puan, saya tulis kat whiteboard, mudah-mudahan membantu puan-puan memahami apa dia mat tabriyah. Jadi sudah kita belajar sampai mat yang ke-12. Nama mat ini adalah mat tabriyah. Okey, puan-puan sila bagi tahu ustaz apa makna mat panjang. Pandai. Tabriyah dah ada dalam buku ustaz, penafian. Bagus. Tabriyah ni ulama kata sebagai mat penafian, atau ada juga setengah kitab ditulis pembersihan. Boleh juga. Penafian boleh, pembersihan pun boleh. Mana-mana pun boleh berlaku ya. Jadi puan-puan, ini makna mat tabriyah. Dan puan-puan sedia maklum, setiap hukum mat mesti ada huruf mat. Untuk mat tabriyah, huruf matnya berapa? Satu. Apa dia je? Alif. Maka kita tulislah dulu ya, huruf mat ni 1 alif. Dan harakat ni berapa untuk mat tabriyah ni nanti? 2 harakat dah ada dalam buku ustaz. 2 harakat. Harakatnya 2. Ini huruf matnya alif. Harakatnya 2. Dan hanya berlaku ketika wasal. Okey, kita catat yang ni dulu ya, sebagai nota ringkas kita. Baik tuan-tuan puan, persoalannya macam mana kita nak cam mat tabriyah dalam Quran? Puan-puan, rupa-rupanya bila kita sampai kepada pembincangan mat tabriyah dengan mat ta'zim sebentar lagi, rupa-rupanya kata ulama kedua-dua mat ini berlaku atas sebab makna ayat. Dia sama ceritanya macam mat faraq sebelum ini. Ingat tak minggu sudah mat faraq? Maknanya kalau puan-puan nak kenal mat faraq, puan-puan kena cam, kena tahu makna ayat, kena tahu tafsir puan-puan ya. Tak apa, kata puan-puan, itu sebab dalam kita belajar Quran, puan-puan tak boleh pisah dengan tafsir. Kena belajar tafsir juga ya. Tapi kalau boleh belajar tafsir ni satu bidang yang lain daripada tajwid ya. Kalau boleh puan-puan cari ustaz yang khusus mengajar tafsir, insya-Allah puan-puan akan faham apa makna ayat yang kita baca. Jadi sekali lagi saya nak buat note kat sini, mat ini berlaku atas sebab apa? Makna ayat. Puan-puan tahu tak? Ada 2 sebab berlakunya hukum mat. Yang pertama atas sebab penulisan. Contohnya mat tamkin, minggu sudah kita belajar kan? Apa sebab berlakunya mat tamkin? Sebab berlakunya pertemuan 2 huruf yang serupa. Ya bersatu baris bawah jumpa ya mati. Betul? Itu dari segi penulisan. Tetapi ada juga mat-mat yang berlaku atas sebab makna ayat. Contohnya mat apa minggu sudah? Mat faraq. Dan minggu ni?
mat tabriyah dengan mat ta'zim sebentar lagi. Jadi tak apalah perempuan, oleh kerana perempuan, tuan-tuan perempuan mungkin majoritinya tak belajar tafsir atau tak belajar makna ayat. Sekejap lagi Ustaz tafsirkan ataupun saya terjemahkan makna ayat kalimah yang kita jumpa sebentar lagi, insya-Allah. Jadi kata ulama, tengok dalam buku tajuk Ustaz, berlaku pada kalimah la yang merujuk kepada penafian bersungguh-sungguh dari Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, berlaku pada kalimah la ni. La ni macam mana ejanya? Lam alif. Lam alif mati di atas la, sebut lam alif mati di atas. Ingat tak masa dulu kita belajar mukadam kan eja macam tu kan? Puan sekali lagi. Bila berlaku pada kalimah apa ni? La. Macam mana eja dah? Lam alif mati di atas la. Berapa harakat la? Ini namanya mat tabriyah. Tapi bukan semudah itu puan-puan sebut dia mat tabriyah. Puan-puan kena tengok makna ayat. Dan mat tabriyah ini berlaku pada ayat-ayat yang berbentuk penafian bersungguh-sungguh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berlaku pada kalimah la yang merujuk kepada penafian yang bersungguh-sungguh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni orang awam, puan-puan, kita tak tahu makna ayat. Rupa-rupanya ayat Quran kita ni terbagi kepada beberapa. Waalaikumsalam. Ayat Quran kita ni terbagi kepada beberapa bentuk. Ada ayat yang berbentuk doa. Ada ayat yang berbentuk keterangan. Ada ayat yang berbentuk larangan. Ada ayat yang berbentuk perintah. Contohnya ayat berbentuk perintah, kalau kita nak sampai bulan Ramadan, apa dia ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Itu namanya ayat berbentuk perintah. Allah suruh orang-orang beriman agar mengerjakan ataupun berpuasa di bulan Ramadan. Jadi perempuan, itu sebab belajar tafsir ni pun ambil masa perempuan. Sekali lagi saya ulang ya, rupa-rupanya ayat Quran kita ni terbagi kepada beberapa bentuk ataupun beberapa jenis. Ada ayat yang berbentuk doa, ada ayat yang berbentuk perintah, ada ayat berbentuk larangan, dan ada ayat yang berbentuk penceritaan, cerita. Macam dalam Quran kan banyak cerita para nabi dan rasul, maka itu ayat yang berbentuk penceritaan. Ada ayat yang berbentuk apa lagi? Doa. Berapa tahu doa? Contohnya ni, kita baca surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu doa apa kan? Bapa boleh baca doa tersebut ketika selepas solat kita. Boleh. Dalam doa kita boleh masukkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami sembah dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Itu doa gitu. Puan. Okey, sekarang ni macam mana nak kenal mat tabriyah? Kata para ulama, mat tabriyah ini puan kena pastikan dia berlaku pada kalimah apa? La, yang merujuk kepada penafian yang bersungguh-sungguh daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada peringkat awal ini puan-puan akan diberikan panduan dan puan-puan akan diberikan rujukan apakah ayat-ayat ataupun kalimah yang terdapat mat tabriyah dalam Quran. Tapi sebelum tu puan-puan tahu tak apa makna la? Makna la. Apa maknanya? Kalau puan-puan kaji tengok tafsir Quran, la ni dia ada banyak makna juga, tapi maknanya merujuk kepada maksud yang sama. La ni makna la, kalau puan-puan tengok dalam Quran, ada yang merujuk kepada tidak, atau tiada, atau jangan. Puan-puan, dia tak semestinya tidak. Kadang-kadang ada juga ditafsirkan sebagai tiada, ada juga ditafsirkan sebagai jangan. Jadi untuk mat tabriyah, manakah makna yang akan digunakan untuk merujuk mat tabriyah? Biasanya saya perhatikan dalam Quran, ulama akan tafsirkan la itu kepada tidak dengan tiada. Jadi kalau jangan, maka dia bukan mat tabriyah. Jadi nak tak nak faham mat tabriyah, kita kena tengok tafsir Quran. Puan-puan ada ke tafsir? Tak bawa pula hari ni, Ustaz nak suruh bawa. Tak apalah puan-puan, ya, tak apa.
Nanti pada umar puan-puan boleh refer lah kepada Quran tafsir masing-masing. Jadi puan-puan sebagai orang yang baca Quran, janganlah tak tahu apa makna la. La ni yang dibaca dua harakat, maknanya mungkin tidak, atau tiada, atau jangan. Baik puan-puan, jadi sat lagi untuk mat tabriyah dia akan lebih merujuk kepada tidak dengan tiada sahaja. Kalau jangan bukan. Maksud ustaz, kalau makna kalimah itu jangan, maka automatik dia bukan ayat penafian. Dia lebih kepada ayat larangan. Maknanya kalau jangan ni lebih kepada ayat larangan. Kalau yang ni dua ni lebih kepada ayat penafian. Baik, puan-puan, apakah contoh yang terbaik yang senang kita faham tentang mat tabriyah? Okey, puan-puan tengok dalam buku tajuk ustaz, saya rujuk kepada surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat berapa tu? Apa ayat 1 ni, ayat 2 tu. Puan-puan dapat tak? Dalam buku tajuk ustaz, contoh kejap ya. Contoh surah Al-Baqarah ayat 2. Saya rasa puan-puan dah hafal ayat ni. Mari kita baca ayat 2 tu. Kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut ustaz ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Sebut. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Okey, saya tulis dulu lah supaya puan-puan nampak ayat tersebut. Dzalikal kitabu la raiba. Raiba ni ada titik 3, lepas tu fi ada titik 3, betul? Lepas tu lagi sambung hudan lil muttaqin. Okey, tengok ya. Ini adalah contoh mat tabriyah yang berlaku pada surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Kat mana mat tabriyahnya? Puan-puan nampak tak la di tengah ayat? Ya. Dekat sini kan? La ni. Ustaz, macam mana ustaz tahu tu mat tabriyah? Tengok makna ayat. Kata Allah, dzalikal kitab. Okey, saya tuliskan tafsir ni ya, kat sini. Inilah kitab yang tiada sebarang keraguan padanya. Lalu Allah kata apa lagi? Hudan lil muttaqin, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita perhatikan makna ayat ni, ayat ni diturunkan sebab apa tahu? Sebab Allah nak menafikan dakwaan orang-orang kafir ataupun orang-orang yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang tidak beriman. Mereka katakan bahawa agama Islam ni agama ciptaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan agama Islam sama macam agama mereka juga. Maka dalam hal ini puan-puan, Allah nak tegaskan, Allah nak menafikan dakwaan segala orang-orang kafir itu bahawa inilah kitab merujuk kepada apa? Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, inilah kitab yang tiada sebarang keraguan padanya dan petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Maknanya kalau puan-puan baca asbabun nuzul sebab ayat ini diturunkan, kalau puan-puan perhatikan tafsir ayat ini merujuk kepada penafian yang bersungguh-sungguh daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang tidak yakin kepada agama Islam. Jadi puan-puan, inilah cerita contoh yang pertama merujuk kepada mat tabriyah. Maksudnya pula mat tabriyah puan. Allahu Akbar. Kat mana mat tabriyahnya? La raiba. Jadi nanti ustaz, kalau macam tu ustaz, macam mana saya nak tunjuk contoh dalam periksa tadi dalam ujian mat tabriyah ustaz? Adakah saya nak kena salin semua satu ayat? Sebenarnya puan-puan tak perlu salin satu ayat. Puan-puan salin sekadar kalimah la raiba, cukup memadai. Kemudian yang lain ni, yang puan-puan tak salin, dzalikal kitabu, puan-puan buat dot.
Manakala fihi hudan lil muttaqin, juga puan-puan buat dot. Habis cerita. Jadi panjang ke pendek kita kena salin. Pendek aja, tak payah panjang-panjang. Puan-puan bukan belajar tafsir, bukan belajar cara menulis ayat-ayat Quran. Kalau puan-puan belajar tafsir, puan-puan belajar penulisan ayat Quran, puan-puan tak ada choice, tak ada pilihan, kena salin semua ayat ni. Tapi al-maklumlah kita ni kadang-kadang lambat, kadang-kadang slow nak menjalin ayat Quran puan-puan ya. Jadi saya nak bagi kemudahan kepada tuan-tuan. Nanti kalau dalam latihan, dalam ujian, kalau puan-puan diminta cari satu contoh mat tabliyah, puan-puan hanya salin apa? La raiba. Sebut? La raiba. Dah kata nak buat apa? Dot. Kat mana dot itu? Sebelum jangan selepas. Habis cerita. Tuan-tuan puan-puan mujurlah. Yang tanda buku, yang tanda paper periksa nanti saya seorang tuan-tuan. Tak ada orang lain tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi saya fahamlah apa kehendak tuan-tuan ketika menjawab soalan nanti insya-Allah. Amin. Ustaz, takkan satu je contoh dalam Quran Ustaz? Kan ayat Quran banyak, 6,000 lebih, betul? Sebenarnya ada contoh yang lain. Silakan tengok dalam nota Ustaz, buku tajuk Ustaz. Contoh yang kedua, Ustaz tak boleh nak tulis lagi kan? Tak apa. Kita tengok dalam buku tajuk saja ya. Kalau puan-puan perhatikan kalimah surah Al-Baqarah ayat 71. Surah apa puan? Ayat 71. Puan-puan cuba baca ayatnya. La syiyata fiha. Sebut. Okey, puan-puan kat mana kalimah mat tabliyah? Puan-puan gariskan pada la. Boleh tak? Ustaz, mudahnya Ustaz kabur di mat tabliyah. Ya, sebab saya dah mengkaji dan saya dah mengkaji dalam kitab-kitab tajwid. Inilah antara contoh yang diberikan para ulama merujuk kepada mat tabliyah. Persoalannya kenapa ayat ini dipilih sebagai mat tabliyah? Puan-puan tahu tak ayat ni ceritanya tentang apa? Kena tahu kisah dia. Sebenarnya la syiyata fiha ni maknanya apa tahu? Tiada sebarang kecacatan padanya. Itu maknanya. Sekali saya ulang. La syiyata fiha maknanya tiada sebarang kecacatan padanya. Itu makna ayat tadi. Puan-puan nak salin. Sekali lagi saya ulang. La syiyata fiha makna ayatnya apa? Tiada sebarang kecacatan padanya. Ustaz, cuba Ustaz cerita pada kami apa cerita ayat ni Ustaz. Puan-puan, nak faham cerita ayat, puan-puan kena baca keseluruhan ayat tersebut. Puan-puan tak boleh baca la syiyata fiha saja. Puan-puan kena baca qalul ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Dan kalau tak faham juga, kata tok guru saya, kamu kena baca ayat sebelum dengan ayat selepas ayat ini. Jadi ceritanya ginilah tuan-tuan puan-puan ya, dipendekkan cerita sebab apa? Kalau saya nak cerita tentang tafsir panjang ceritanya tuan-tuan. Itu sebab masa saya belajar dulu, tafsir ni satu subjek lain yang saya belajar pada waktu lain. Dia tak sama waktu dengan tajwid. Ya, okey, tak apa. Cerita ayat ni berkenaan dengan apa tahu? Dengan Nabi Musa alaihissalam. Puan-puan, Nabi Musa ni banyak tak ceritanya dalam Quran, diulang-ulang oleh Allah. Banyak sungguh. Okey, siapa umat Nabi Musa? Tahu tak Ustaz? Bani Israel. Puan-puan, setiap kali jumpa perkataan Musa, Nabi Musa mesti ada diikuti dengan Bani Israel. Jadi puan-puan tahu tak Alkisah Nabi Musa alaihissalam? Ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berjumpa dengan Allah, maka ditinggalkanlah kaumnya. Sepeninggalan kaumnya, puan-puan tahu apa yang berlaku pada kaum Nabi Musa? Pada awalnya mereka menyembah Allah, tapi bila ditinggalkan, mereka telah dihasut oleh iblis dan syaitan. Akhirnya mereka menyembah sapi betina. Sapi betina, sapi itu apa? Lembu lah perempuan. Okay. Lembu betina. Lalu apabila Nabi Musa balik kepada kaumnya, baginda terkejutlah tengok, kenapa kaum aku sembah sapi pula, dah elok sembah Allah, tiba-tiba sembah sapi betina. Lalu diperintahkan oleh Allah kepada kaumnya agar menyembelih sapi berkenaan. Dan sapi yang berkenaan yang disembelih itu dipastikan adalah sapi yang tiada sebarang kecacatan padanya. Jadi puan-puan, nak menunjukkan di sini bahawa la syiyata fiha ini adalah perintah dan juga penafian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kata puan-puan, lembu yang mereka sembah tu cantik puan-puan. Allah cantik dan mereka sangat sayang pada lembu tersebut. Itu sebab disembah sebagai Tuhan mereka. Tetapi dalam hal ini Allah telah menegaskan bahawa lembu itu perlu disembelih, perlu dikorbankan untuk mengelakkan daripada disembah lagi oleh kaum-kaum yang lain. Jadi puan-puan, dalam ayat ini Allah menafikan dakwaan orang-orang ataupun Bani Israel
Dan dalam ayat ni Allah kata la syiata fiha, tiada sebarang kecacatan padanya. Maknanya pastikan lembu itu tiada sebarang kecacatan padanya. Jadi ayat ini kata ulama jelas merujuk kepada mat tabriyah pada kalimah mana? Pada kalimah la. Ada pula pelajar tanya dengan ustaz, "Ustaz, dekat la tu ada sabdu lah ustaz. Boleh ke kita ada sabdu kat situ?" Jawabnya boleh. Dan sabdu pada kalimah la tu tidak mencacat celakan makna ataupun sebutan kalimah la tadi. Cuba sebut. La syiata fiha. Sebut. La syiata fiha. Puan-puan. Habis tu ustaz, sabdu tu apa gunanya ustaz? Sabdu ni digunakan apabila kita wasalkan dengan kalimah sebelumnya. Barulah guna sabdu. Ya, dan puan-puan kena tengoklah apakah ayat sebelumnya. Ya, tapi kalau puan-puan mula pada la syiata fiha, maka sabdu itu tidak digunakan pakai dalam bacaan. Jadi puan-puan tolong tanda dalam Quran boleh tak? Kalimah la syiata fiha adalah kalimah mad tabriyah. Dah berapa contoh? Nak lagi contoh? Silakan tengok contoh yang ketiga. Memang sengaja Ustaz bagi 4 contoh kat sini. Sebenarnya ada lagi contoh lain, tapi cukuplah memadai 4 contoh. Baik, contoh yang ketiga, surah Ar-Rum ayat 43. Sebut. Ayat 43. Puan-puan kalau baca ayat ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim min qabli an ya'tiya yaumun la maraddalah. Lepas tu an ya'tiya yaumun la maraddalahu minallah yauma idzin yasadda'un. Puan-puan, ayat ni menceritakan tentang apa? Kalau puan-puan perhatikan, gariskan dulu perkataan la maraddalah. La maraddalah. Okey, saya bacakan ataupun saya ceritakan apakah intisari ayat yang kita baca tadi. Ayat ni sebenarnya menceritakan bagaimana dakwaan orang-orang yang tidak beriman, bahawa mereka ni puan-puan akan hidup senang lenang di hari akhirat. Dan mereka ni tak yakin dengan hari akhirat. Lalu Allah turunkan ayat ni, Allah kata apa? La maraddalah. Apa maknanya? Tidak dapat ditolak. Tidak dapat ditolak. Tulis perempuan dekat Quran, dekat buku taji ustaz tu. Tidak dapat ditolak. Apa ceritanya tidak dapat ditolak? La maraddalahu minallah. Tidak dapat ditolak daripada Allah. Maknanya Allah nak menunjukkan bahawa apa yang disebut oleh orang-orang kafir mengatakan hari akhirat tak ada, hari akhirat tidak akan berlaku. Maka dalam ayat ini Allah nak menegaskan, Allah nak menafikan bahawa hari akhirat itu adalah hari yang tidak dapat ditolak, tidak boleh dinafikan oleh sesiapa. Semua manusia akan mengalami hari akhirat, hari pembalasan. Itulah ceritanya ayat yang ke-43 surah Ar-Rum. Ustaz kan? Ustaz tahu ceritanya? Lah, puan-puan saya belajar lah puan-puan. Saya baca ayat ni daripada awal sampailah kepada habis ayat tersebut. Jadi puan-puan, saya kalau tak belajar tafsir, saya tak boleh cerita macam ni pada tuan-tuan perempuan. Sebab saya belajarlah sikit sebanyak, bolehlah berkongsi cerita tentang tafsir ayat-ayat Quran setakat mana yang saya faham dah. Jadi puan-puan jelas ya, kalimah la maraddalahu minallah adalah merujuk kepada mat tabriyah. Mat tabriyahnya kat mana? Ustaz, kalau kami nak ambil contoh ni macam mana ya dalam ujian, dalam latihan? Puan-puan salin la maraddalahu minallah. Kemudian sebelum la maraddalahu minallah, puan-puan buat dot. Lepas kalimah minallah, puan-puan buat apa lagi? Oh, dot juga ada. Alhamdulillah, terima kasihlah puan-puan. Dan itulah kaedah menjawab soalan ustaz nanti. Setakat ni okey ke? Tapi kan kalau saya lah macam perempuan, setakat ni dah berapa contoh saya bagi? 3. Kalau saya ambil contoh yang pertama sudah dia. Dan nanti dalam periksa pun saya minta 1 contoh aja perempuan. Saya tak minta 2-3 contoh. Jadi puan-puan, agak-agak contoh yang mana senang kita faham? Yang nombor 1, iaitu surah Al-Baqarah ayat 2 tadi kan? Puan-puan ambil contoh yang tu. Kalau puan-puan ambil contoh yang sama, senang Ustaz tanda. Puan-puan jawapan puan-puan sama belaka. Alhamdulillah. Tapi kena ingat ya, puan-puan tak boleh salin hanya semata-mata la. Ustaz, la itu mata dia tak boleh puan-puan. Sebab puan-puan setidak-tidaknya kat salin la raiba fi, la syata fiha, la maraddalahu minallah. Setidak-tidaknya begitu puan-puan kena salin dalam latihan ataupun ujian akan datang. Okeylah puan-puan, contoh yang terakhir tu di bawah sekali. Apa pula ni? Surah Hud ayat 22. Sebut. Surah Hud ayat 22. Okey, cuba kita baca surah Hud ayat 22 ya.
La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Puan-puan tahu tak apa cerita ayat ni? Okey, tapi sebelum tu puan-puan tolong salin boleh tak? Apa makna la jarama? La jarama ni maksudnya tidak syak lagi. Tidak syak lagi. Tidak syak lagi. Al-Kisahnya ayat ini menceritakan bagaimana dakwaan orang-orang kafir yang mengatakan mereka ni kalau mati di hari akhirat nanti mereka hidup senang. Lalu turunlah ayat ni kepada penafian kepada dakwaan orang-orang kafir. Lalu Allah kata apa? La jarama annahum fil akhirah. Tidak syak lagi kata Allah. Pasti mereka itu siapa? Orang-orang yang tidak beriman. Mereka akan di hari akhirat nanti akan menjadi orang yang paling rugi kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi puan-puan nampak tak makna ayat tadi nak menunjukkan penafian bersungguh-sungguh daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir ataupun orang-orang yang tidak beriman. Puan-puan, orang-orang yang tidak beriman adalah mereka menyembah berhala, mereka tak sembah Allah, dan mereka pula perasan mereka ni akan dapat balasan yang baik daripada Tuhan berhala mereka di hari kiamat. Lalu Allah turunkan ayat ni, Allah kata apa? Tidak syak lagi. Mereka itu di hari akhirat akan jadi orang yang paling rugi. Maksudnya orang yang akan mendapat siksaan yang paling berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, setakat ni sudah berapa contoh tadi? Nanti dalam periksa puan-puan jangan risau tahu Ustaz. Allah, risaulah saya Ustaz, saya tak faham makna Ustaz, macam mana saya nak cari mat tabriyah? Puan-puan, kan saya kata tadi, puan-puan ambillah contoh yang pertama, iaitu surah Al-Baqarah ayat yang kedua tadi. Boleh ke? InsyaAllah. Baik. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, setakat ni ada soalan tak? Ustaz, ada soalan tak? Ya. Pembersihan tu? Pembersihan. Pembersihan ni lebih kepada penafian juga. Maksudnya Allah nak menyatakan bahawa ayat ini menafikan, membersihkan kenyataan orang-orang kafir. Itu maksudnya. Tapi bagi saya lah, puan-puan tolong fahamkan tabriyah itu lebih kepada penafian. Kalau tak faham pembersihan, puan-puan sebutlah penafian. Tapi kenapa dinamakan pembersihan? Sebab Allah nak menafikan bersungguh-sungguh apa kenyataan dakwaan orang-orang kafir. Ya? Dan tuan-tuan, sebelum saya tutup cerita mat tabriyah ni, saya nak bagi peringatan sedikit. Perhatian ya, kat sini. Perhatian. Sekiranya puan-puan jumpa kalimah illa ataupun alla, dekat illa dengan alla ni ada lam alif tak? Ada lam alif tak? Ada lah. Jadi Ustaz, adakah ini mat tabriyah? Jawabnya bukan. Sebab kalimah illa dengan alla dia merujuk kepada maknanya apa? Kecuali ataupun melainkan. Jadi kalau puan-puan jumpa dalam Quran perkataan illa walaupun ada lam alif, alla walaupun ada lam alif, tetapi makna kalimah ni apa? Kecuali atau melainkan. Maka kata ulama, ini bukan mat tabriyah. Ini bukan mat tabriyah. Puan-puan, kalau jumpa illa ataupun alla yang bermakna kecuali atau melainkan, Ustaz kata apa ni? Ini bukan mat tabriyah. Habis tu mat apa tu? Illa dengan alla. Mat apa? Dah mak senyap pula ataupun mak tengah berfikir, Ustaz. Mat apa agaknya puan-puan? Jawab yang mat asli dah puan-puan. Illa tu mat asli, alla tu mat asli juga. Maka puan-puan, jawapannya adalah dibaca mat asli. Ingat ya? Maknanya ginilah. Sekiranya puan-puan tak pasti kalimah ni mat tabriyah ke bukan, maka puan-puan boleh juga khabar sebagai mat asli. Contohnya illa dengan alla. Ataupun puan-puan jumpa la. Contohnya la ni puan-puan tak pasti sama ada tu mat tabriyah ke bukan sebab kita tak tahu makna. Maka kata ulama, kata tok guru saya, kamu boleh sebut kalimah la ni sebagai mat asli pun boleh. Itu sebab
perbincangan mat tabriah ni bukan semua kitab-kitab tajwid bincangkan. Kalau kitab tajwid yang basic-basic dia tak bincang. Sebab apa? Nak bincang mat tabriah dia kena tengok tafsir ayat, makna ayat. Jadi inilah tuan-tuan puan, syukur alhamdulillah sebab hari ini puan-puan diperkenalkan dengan satu mat, namanya mat apa? Mat tabriah. Dan sedikit sebanyak tadi puan-puan tahu tak makna ayat? Puan-puan tahu ke tidak makna ayat tadi? Tahu. Itu Ustaz dah tulis dekat sini contoh yang pertama lah kan. Dan puan-puan tahu kenapa Allah menyebut la raiba fih pada ayat ini, sebab nak menafikan dakwaan orang-orang kafir bahawa apa yang mereka pegang selama ini ataupun kitab yang mereka ada selama ini adalah kitab yang benar bagi mereka. Tetapi sebaliknya, kitab Al-Quran itulah yang kitab yang paling benar, yang paling betul, yang dapat membawa mereka ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, puan-puan tahu tak? Sekarang ni ada tak kitab Injil? Ada tak? Ada. Kalau puan-puan pergi hotel-hotel yang besar-besar, dalam laci tu ada kitab Injil. Tapi kena faham, kitab Injil yang ada dalam laci kat hotel tu kan, itu sudah banyak diubah suai. Tak original, puan-puan. Habis tu apa yang original? Yang original hanya kitab Quran saja yang kita pegang pada hari ini, tuan-tuan. Itu sebabnya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah. Sebab kitab Quran hari ini walaupun ada usaha pihak-pihak tertentu nak ubah suai, ubah dan sebagainya, nak musnahkan dan sebagainya, tetapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah jaga kitab suci Al-Quran kita sehingga ke hari ini kita boleh baca dengan bacaan yang sebenarnya seperti mana yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab puan-puan kena faham ya, walaupun kita ustaz, saya ni lemah lah ustaz, saya ni dhaif lah ustaz, saya tak tahu makna ayat, tapi saya nak baca Quran, adakah saya dapat pahala? Jawabnya ya, dapat pahala walaupun kita tak faham makna. Tapi kalau nak dapat pahala yang paling besar, yang banyak, puan-puan setidak-tidaknya fahamkanlah makna ataupun belajarlah tafsir dengan mana-mana guru. Baik puan-puan, setakat ni ada soalan tak tentang mat tabriah? Maknanya sekali lagi saya sentuh di sini, sekiranya jumpa illa, alla yang merujuk kepada kecuali atau melainkan, maka ini bukan mat tabriah. Namanya mat apa je? Mat asli. Maka kalau mat asli berapa harakat? Dua harakat. Baik, sebenarnya susah ke senang nak baca mat tabriah? Senang je lah ustaz. Kami baca dua harakat lah, itulah mat tabriah. Senang saja kan? Tak perlu baca 4-5, tak perlu baca 6 harakat perempuan ya. Tapi nak cam mat tabriah kita kena faham makna tafsir, makna ayat tersebut. Dan syukur alhamdulillah ustaz dah tunjukkan ada 4 contoh mat tabriah yang ada dalam Quran. Sebenarnya ada lagi contoh lain, puan-puan kena tengoklah mana ayat tersebut. Tetapi puan-puan paling senang bagi kita orang awam, ambillah keempat-empat contoh ini. Tapi sekiranya satu hari nanti puan-puan tak ingat apa yang ustaz ajar, ustaz dah tak ingat dah 10 tahun berlalu, ustaz tak ingat dah apa ustaz ajar, maka puan-puan jangan ragu-ragu, jangan khawatir. Setiap kalimah la yang puan-puan baca, puan-puan boleh samakan juga dengan hukum mat asli. Boleh. Jangan pula ustaz, oleh kerana saya tak tahu makna, maka saya tak tahu mat apa kat situ. Puan-puan tak boleh. Puan-puan kena sebut dengan mat asli setidak-tidaknya pada kalimah la. Tapi kalau puan-puan kebetulan baca surah Al-Baqarah ayat 2, surah Al-Baqarah ayat 71, surah Ar-Rum ayat 43, surah Hud ayat 22, maka ini semuanya adalah mat tabriah. Baik, puan-puan, kita teruskan dengan mat yang berikutnya, boleh ke? Ustaz, ya, saya. Bila ada ulama bicara dia kata la, bukan la, itu pun tidak ya? La dalam bahasa Arab la tidak juga ya, tidak. Tetapi dalam bahasa Arab dan apa kalau dia mengambil daripada ayat Quran, kalau ayat itu merujuk kepada tafsirnya adalah penafian, maka dia boleh anggap sebagai mat tabriah. Tapi kalau dia cakap bahasa Arab biasa, la tu maknanya tidak bagi bahasa biasalah, tidak melibatkan hukum mat tabriah ya. Okey. Baik puan-puan yang dirahmati Allah. Oh ya, kita teruskan dengan mat yang ke-13. Boleh ke ni? Okey, silakan sebut mat ta'zim. Puan-puan pernah dengar ke perkataan ta'zim? Benar kan, selalunya kalau hari jadi ataupun hari jadi agung sultan kan, dekat signboard ditulis sembah ta'zim, betul? Perkataan ta'zim. Rupa-rupanya dalam Quran ada satu mat namanya mat ta'zim. Cuba sebut sekali lagi, mat ta'zim. Apa makna mat? Mat tu panjang puan-puan, bukan memperagungkan. Memperagungkan itu makna ta'zim. Ya, jadi puan-puan, ini adalah mat yang ke-13. Mat ta'zim. Jadi mat apa makna? Panjang. Ta'zim
memperagungkan atau memperbesarkan. Memperbesarkan. Siapa yang kita agungkan? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kita besarkan juga Allah Subhanahu wa taala. Dan puan-puan, mat taksim berapakah huruf matnya? Satu. Apa dia? Alif. Oh, rupa-rupanya mat tabriyah dengan takzim ni lebih kurang macam adik-beradik je puan-puan ya. Sebab apa? Huruf matnya sama, alif. Jadi kita tulis kat sini, huruf matnya alif. Satu. Dan harakatnya berapa nanti? 6 harakat dan berlaku ketika wasal. Beza tak dengan mat tabriyah? Kalau mat tabriyah 2 harakat, tapi mat takzim 6 harakat. Baik, puan-puan nak tahu ke tidak? Mat takzim juga berlaku atas sebab makna ayat. Jadi kita kena tulis dulu statement yang pertama ni. Mat ini berlaku atas sebab makna ayat. Sekali lagi, tuan-tuan puan-puan, dikenaki merujuk kepada makna ayat, baru jadi mat takzim. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, mari kita baca keterangan dalam buku tadi Ustaz. Berlaku pada kalimah la diikuti ilaha yang merujuk kepada kalimah memperagungkan atau memperbesarkan Allah. Baik, puan-puan agak-agaknya faham tak apa dia mat takzim? Tak faham tak apa? Puan-puan tengok kat depan ni ya. Kata ulama, pastikan puan-puan nak jadi mat takzim ni berlaku pada kalimah apa tahu? La. Ni, puan-puan biasa tak jumpa la macam ni. Yang ada tanda pemanjang dekat alif macam ni. Puan-puan biasa tak jumpa dalam Quran? Biasa. Kalau biasa maknanya puan-puan rajinlah baca Quran. Siapa kata tak biasa, maka puan-puan mungkin tak berapa cam apa dia mat takzim. Ulama kata apa tahu? Berlaku pada kalimah la begini, diikuti, ni anak panah ni diikuti apa dia? Diikuti dengan ilaha. Puan-puan, ini kalimah apa bunyinya? La. Ini apa bunyinya? Ilaha. Maknanya kombinasi antara la dengan ilaha akan menyebabkan kalimah ini disebut sebagai mat takzim. Ingat ya, nak kenal mat takzim, pastikan ada la disambut dengan apa? Ilaha. Selagi tak ada ilaha, maka dia bukan mat takzim. Faham? Maknanya Ustaz, nanti dalam Quran kami akan pastikan carilah kalimah la yang selepasnya ada ilaha. Dan puan-puan, semua kalimah ini merujuk kepada ayat memperagungkan atau memperbesarkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan puan-puan tahu tak apa makna la ilaha? La ilaha ni maksudnya tiada Tuhan disembah. Puan-puan tolong berhati-hati. Kadang kita ni marah, puan-puan marah anak cucu, ataupun kadang kita marah suami isteri, kita tersebut apa tahu? La ilaha. La ilaha maknanya apa? Tiada Tuhan disembah. Kalau terlintas dalam hati kita mengatakan tiada Tuhan disembah, maka kita jatuh murtad ataupun kita keluar daripada Islam. Walhamdulillah. Puan-puan berhati-hati. Kata tok guru saya dulu, kalau kamu nak melatah ke kamu nak marah anak cucu, kamu sebut habis la ilaha illallah. Tiada Tuhan disembah melainkan Allah. Baru betul sebutannya. Tapi kalau kita sebut la ilaha saja ataupun la ilaha saja, selalu berlaku beberapa kadang orang buat lawak dekat TV itu kan, disebut la ilaha. Dia tak sedar yang disebut tu adalah kalimah merujuk kepada tiada Tuhan disembah. Tuan-tuan, bahaya tuan-tuan. Kita ada Tuhan yang disembah, iaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama pesan, tok guru saya pesan, kalau kamu nak melatah, kalau kamu nak marah dan sebagainya, kamu jangan sebut semata-mata la ilaha saja. Kamu sebutlah la ilaha illallah. Tiada Tuhan disembah melainkan Allah.
Baik, apakah contoh yang terbaik? Kalau macam itu Ustaz, banyaklah dalam Quran la ilaha, betul tak? Baik, kita bagi contoh puan-puan ya. Contohnya dalam buku tajuk Ustaz, surah Al-Baqarah ayat 255. Bila sebut surah Al-Baqarah ayat 255 ni ayat apa ya? Ayat kursi. Ayat kursi. Jadi surah Al-Baqarah ayat 255. Rupa-rupanya ayat 255 ni namanya ayat apa? Ayat kursi. Bukan surah kursi, perempuan tak ada surah kursi. Ayat kursi ada. Ayat kursi itu diambil daripada surah Al-Baqarah ayat 255. Bagaimana ayat kursi itu? Allah pula, cuba kita baca sama-sama ya. Dan puan-puan kena baca dengan kadar berapa harakat? Kena baca dengan kadar 6 harakat pada la. Dengar Ustaz baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tarik nafas panjang-panjang. 1, 2, mula. Allah. Allahu la puan-puan, Ustaz tulis kat whiteboard ya. Allahu la ilaha illa hu. Allahu la ilaha illa hu. Okey, sebenarnya kan puan-puan, kalau puan-puan tak rajin ataupun tak sempat nak menyalin sampai huwal hayyul qayyum pun tak apa. Puan-puan salin setakat la ilaha illa huwa pun cukup, memadai. Sudah menunjukkan dia mak ta'zim. Apa makna Allah la ilaha illa huwa? Allah tiada Tuhan yang disembah melainkan Dia. Dia tu siapa? Allah lah. Jadi puan-puan, rupa-rupanya kalau kita baca setakat Allahu la ilaha illa huwa pun dah memadai. Dah cukup nak menunjukkan la di sini adalah mak. La di sini adalah mak ta'zim. Berapa harakat? 6 harakat. Jadi kalau puan-puan baca ayat kursi jangan lupa tahu. Allahu la ilaha illa hu. Contohnya lah kalau kita nak berhenti pada hu, boleh. Cuba sekali lagi kita baca ya. Allahu la ilaha illa hu. Cuba. Kalau rasanya nak berhenti kat sini. Tapi sebaik-baiknya untuk ayat kursi puan-puan bacalah sampai huwal hayyul qayyum. Apa makna ayat ini? Allah tiada Tuhan yang disembah melainkan Dia. Huwal hayyul qayyum, yang menguruskan segala makhluk-makhluknya. Maknanya tuan-tuan puan, Allah itu maha berkuasa menguruskan kita semua tuan-tuan. Sama ada makhluk yang ada dalam bumi ataupun di luar planet kita, semuanya Allah yang uruskan. Jadi puan-puan yang dirahmati Allah, nak menunjukkan Allah itu maha besar kan? Maka inilah namanya ayat mat apa? Mat ta'zim. Mat yang memperagungkan kebesaran Allah. Tapi kena ingat, pastikan ada apa? La disambut dengan ilah, baru jadi mat ta'zim. Cuba tengok contoh yang kedua. Silakan dalam buku tajuk Ustaz, surah Muhammad ayat 19. Puan-puan ikut Ustaz. La ilaha illallah. Ini kalau saya tanya tuan-tuan perempuan, apa maknanya? Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Ustaz, kalau kami tak faham makna pun, bukankah kami nampak la disambut dengan ilaha? Betul? Maka puan-puan gariskan pada la, itu namanya mat ta'zim. Maka harakat bacaannya berapa? 6. Sekali lagi dia ulang, puan-puan tunjuk 6 harakat boleh? Ustaz seorang dia tunjuk, puan-puan tunjuklah sekali. Tengok ni. La ilaha illallah. Baca. Bagus. Apa makna
Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Puan-puan, untunglah kita ni ada solat 5 waktu. Pasal apa puan-puan? Kadang-kadang kita tak sedar. Di antara waktu subuh, contohnya pagi tadi subuh kan, sampai ke zuhur, puan-puan lama juga kan, ada 4-5 jam ni kan. Puan-puan, kadang-kadang kita ni mengeluarkan kata-kata yang menyebabkan kita syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita syirik, maka puan-puan seolah-olah macam kita sebut la ilaha tadilah. Kalau puan-puan ada niat untuk mengatakan tiada Tuhan disembah, maka puan-puan sudah melakukan dosa syirik pada perkataan. Maka puan-puan, dosa syirik ataupun perkataan tadi hanya boleh diubah ataupun diubati dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Dan dalam solat kita ada tak mengucap 2 kalimah syahadah? Adalah. Macam mana ucapannya? Asyhadu an la ilaha illallah. Itu namanya mat apa? Mat ta'zim. Jangan jadi mat senyap. Perempuan, itu namanya mat ta'zim. Yang kita kena baca berapa harakat? 6 harakat. Ustaz, habis tu Ustaz malam Jumaat, malam ni malam Jumaat kan, kalau kita bertahlil ada tak kalimah la ilaha illallah? Selalunya Tok Imam buat berapa harakat la ilaha illallah? Oh, 2 aja. Jarang. Dah tak pernah saya dengar Tok Imam baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau gitu puan-puan, gamaknya 2-3 jam baru habis tahlil puan. Allahu Akbar. Jadi tak apa, yang tu nanti saya huraikan. Boleh tak kalau kita baca 2 harakat untuk mat ta'zim tadi? Sat lagi saya huraikan. Apa pun contoh yang kedua, faham ke tidak tadi? Surah apa? Muhammad ayat 19. Mari tengok contoh yang ketiga. Surah Ali Imran ayat 6. Ready? La ilaha illa huwal azizul hakim. Kalau anda kata puan-puan tak larat nak salin sampai hujung, puan-puan salin sampai la ilaha illa huwa saja pun okey dah, tak ada masalah. Cuma kalau boleh di hujung tadi puan-puan buat dot. Boleh juga. Tapi kalau puan-puan mampu, ustaz saya nak salin semula ustaz, la ilaha illa huwal azizul hakim, boleh, silakan, tak ada masalah. Apa makna la ilaha illa huwal azizul hakim? La ilaha illa hu, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia tu siapa? Allah yang maha perkasa, Al-Azizu yang maha perkasa, Al-Hakim lagi maha bijaksana. Jadi puan-puan, jelas tak ayat ni merujuk kepada ayat ta'zim? Jelas ke tidak? Jelas. Ustaz dah sebut makna tadi, jelaslah puan-puan. Jadi ginilah tuan-tuan, kalau kita tak faham makna yang ujung, puan-puan tengok kalimah la mesti ada disambut dengan ilaha. Maka la tadi jadi mat ta'zim. Jadi sekali lagi saya ulang, kita baca sama-sama ayat ni. La ilaha illa huwal azizul hakim. Alhamdulillah. Puan-puan, setakat ni ada soalan ke tidak? Tak ada. Kalau tak ada, ustaz nak soal. Puan-puan, ni rupa-rupanya dalam Quran kalimah la ni tidak semestinya disambut dengan ilaha. Ada juga kalimah la yang tak ada ilaha selepas ini. Ada. Contohnya, perhatian ya. Perhatian kalau puan-puan tengok surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 256. Ayat 255 tadi ayat kursi kan? Ayat 256, puan-puan akan nampak ayatnya dimulakan dengan apa tau? La ikraha fid-din. La ikraha fid-din. Ikraha fid-din. Okey, puan-puan tengok ni kat whiteboard. Puan-puan nampak tak kalimah ni adalah? Tapi selepas la ada apa? Ikraha, bukan ilaha. Jadi ustaz, adakah ini mat ta'zim? Jawabnya bukan. Sebab ini bukan ayat ta'zim. Ini ayat lebih berbentuk kepada statement, keterangan. Apa kata Allah? La ikraha fid-din, tiada paksaan dalam beragama, kata Allah. Tiada paksaan dalam beragama. Jadi kalau puan-puan
fikirkan dia punya makna ayat tadi, tak ada paksaan dalam beragama, maka dia bukan ayat yang memperagungkan kebesaran Allah. Jadi la ni ada mat ke tidak? La ni ada mat ke tidak? Mat apa? Mat asli. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Puan-puan, mana boleh kata mat asli pasal ada tanda pemanjang. Ini namanya mat MJM. Mat jaiz munfasil. Muncul Ustaz tanya, bapa semua bapa kata mat asli ya. Mat asli tak cerita pada mat tabriyah. Itu mat asli. Kalau bapa rasa tak boleh sebut mat tabriyah, bapa boleh sebut mat asli. Tapi untuk kalimah seperti ini, oleh kerana ada tanda pemanjang dan selepas huruf mat alif ada hamzah apa tuan? Hamzah qata', maka ulama lebih mengatakan mat jaiz munfasil. Sebut baik Ustaz tulis. Kami minggu depan kami buku Ustaz. Baik Ustaz tulis. Baik, memang saya nak tulis pun. Jadi ini namanya MJM, iaitu mat jaiz munfasil. Bila sebut mat jaiz munfasil, berapa harakat je? 4 atau 5 harakat. Mari kita baca 4 harakat. La ikraha. Sebut. Jadi yang la ni mat apa? Mat jaiz munfasil. Bukan mat tafsir. Pasal apa? Dia tidak merujuk kepada makna memperagungkan kebesaran Allah. Faham puan-puan ya? Maknanya kalau nak cari mat tafsir, carilah la yang disambung dengan apa? Ilah. Baru jadi mat tafsir. Okey, contoh yang lain pula. Baik puan-puan, perasan tak kalau kita baca surah Al-Kafirun? Surah Al-Kafirun ayat yang keempat. Okey, saya tulis kat sini. Surah Al-Kafirun. Al-Kafirun ayat 4. Dalam surah Al-Kafirun ayat 4 ada ayat berbunyi wala ana abidun ma abadtum. Okey. Puan-puan, ayat 4 surah Al-Kafirun wala ana abidun ma abadtum. Cuba baca. Puan-puan, kita dah besar puan-puan, jangan tak hafal surah Al-Kafirun ni. Surah Al-Kafirun ni kalau puan-puan boleh bawa dalam solat maghrib, itu baik puan-puan ya. Biasanya kalau puan-puan perhatikan dekat surah atau masjid, Tok Imam suka bawa surah Al-Kafirun. Ataupun dalam solat hajat, solat-solat sunat kita memang digalakkan membaca surah Al-Kafirun dan diikuti dengan surah Al-Ikhlas. Ya, tapi bukan wajib, bukan mandatory. Sunat aja hukumnya. Jadi puan-puan dah berbalik kepada wala ana. Tahu tak apa cerita ayat ni? Wala ana abidun ma abadtum. Dan aku, kata Nabi SAW, tidak menyembah apa yang kamu sembah. Ayat ni adalah ayat jawapan daripada Nabi SAW kepada orang-orang kafir, nak menegaskan bahawa Nabi kita tak menyembah berhala seperti mana apa yang mereka sembah. Jadi puan-puan, adakah ayat ini ayat takzim? Walaupun ada la kan, dia bukan ayat takzim. Sebab selepas kalimah la tidak ada ilaha. Ni tak ada ilaha. Jadi puan-puan kena ingat mat takzim, ingat kalimah la disambut dengan ilaha. Kalau walaupun ada la kat sini tapi tak ada ilaha, maka dia automatik dia bukan mat takzim. Tapi kalau nak faham betul-betul mat takzim, puan-puan fahamkan makna ayat. Macam ayat ini ceritanya tentang apa? Cerita tentang Nabi SAW mengatakan kepada orang-orang kafir, dan aku, kata Rasulullah, tidak menyembah apa yang kamu sembah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, faham ke tidak mat takzim kita hari ini? Faham ya? Alhamdulillah. Ingat mat takzim, ingat ilaha. Ingat mat takzim, puan-puan ingatlah ayat kursi. Ayat kursi surah Al-Baqarah ayat 255. Kan ayat kursi tiap hari kita baca kan? Dan ramai ustaz-ustaz pesan, jangan tinggal ayat kursi selepas habis solat kita. Paling kurang lepas kita sembahyang, sebelum kita berdoa tu bacalah ayat kursi 1 kali ataupun berapa kali yang kita nak puan-puan. Sebab ayat kursi ni satu ayat yang cukup hebat, dia punya hikmahnya puan-puan. Kalau puan-puan yakin dengan ayat kursi puan-puan, insya-Allah diri kita, keluarga kita, harta benda kita Allah akan jaga puan-puan. Walaupun kat rumah kita ustaz, rumah saya ada guard, ada 10 guard ustaz.
CCTV ada 20 Ustaz, insya-Allah tak ada pencuri masuk. Puan-puan, kalau Allah kata pencuri masuk puan-puan. Ada rumah anak murid saya siap dengan guard apa semua puan-puan. Lalu anak murid saya kata apa tahu? Ustaz, saya ingatkan dah ada guard ramai-ramai ni tak ada pencuri. Rupanya ada pencuri. Bulan puasa pula pencuri masuk rumah. Allahu Akbar puan-puan. Memang betul-betul pencuri tak beriman puan-puan. Pasal apa? Memang betul. Bila tengok CCTV yang mencuri tu orang Cina. Dia menyamar sebagai kontraktor, dia masuk rumah pada bulan Ramadan selepas subuh. Selepas subuh anak murid saya ini keluar pergi pasar, beli ikan dan sebagainya. Masa itulah dia ambil kesempatan menyamar jadi kontraktor. Dia curi rumah, habis semua, dia geledah rumahnya, habis licin rumah. Allahu Akbar. Lepas tu saya pesan pada anak murid, saya kata cuba kita amalkan ayat-ayat tertentu. Antaranya ayat kursi sebagai ayat pendinding kepada diri kita, keluarga kita dan harta benda kita daripada perkara yang tidak elok. Dan tapi kena yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kena berdoa lepas baca ayat kursi, ya Allah, Engkau jagalah diriku ya Allah, Engkau jagalah harta bendaku ya Allah, Engkau jagalah anak cucuku ya Allah, keluargaku ya Allah daripada perkara yang tidak elok berlaku. Berdoa pada Allah. Insya-Allah Allah jaga segala-galanya untuk kita. Jadi puan-puan, setakat ni faham tak apa dia namanya mat ta'zim ni? Faham? Okey. Puan-puan, tadi Ustaz timbulkan satu persoalan. Bagaimana ni malam Jumaat? Mesti kita akan buat apa? Tahlil, betul? Lepas baca Yasin kita tahlil kan? Macam mana bacaan tahlil? Slow. Kalau macam tu puan-puan jadi jemaah saya tak berkenan saya jadi jemaah saya. Puan-puan, kalau kita sebagai umat Islam ataupun sebagai orang Islam, kita kena semangatlah baca tahlil puan-puan. Pasal tahlil ni nak muji Allah. Biasanya saya akan baca gini tau. Malam ni saya akan jadi imam malam ni. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ustaz, berapa harakat Ustaz baca la tadi? Dalam hal ini ulama kata boleh kamu baca 2 harakat pada la. Boleh, maknanya tidak berubah. Cuma yang tadi Ustaz ajar dalam mat ta'zim, kalau kamu baca ayat yang komplit dalam Quran, kamu jumpa kalimah la disambut dengan ilaha, sebaik-baiknya kamu mengalu-alukan, menghormati hukum bacaannya sebagai mat ta'zim. Tapi dalam hal-hal tertentu, contohnya dalam kita bertahlil, dalam kita berzikir, maka kita boleh kurangkan harakatnya. Kita boleh buat 2 harakat untuk mat ta'zim pada la ilaha illallah. Walaupun kita tahu la ilaha illallah itu mat ta'zim, tapi dalam bertahlil dibenarkan oleh para ulama sebab makna ayat tidak berubah. Cuba puan-puan, kalau biasanya dalam tahlil saya akan mulakan dengan apa tau? Afdalu dzikru fa'lamu annahu la ilaha illallah. Lalu para jemaah pun ikut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa harakat Ustaz baca la? 2, paling kurang. Tapi maklumlah tuan-tuan puan, ada kadang Tok Imam, saya tak payah sebut lagi mana. Ada kadang Tok Imam laju berbenar baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ustaz nak khusyuk Ustaz. Tuan-tuan puan, memang kita dianjurkan khusyuk dalam menyebut nama Allah, tapi jangan sampai melibatkan merosakkan hukum tajwid. Kalau puan-puan baca la 1 harakat, bermakna puan-puan tahu tak kita sudah buang 1 huruf mat. Pada kalimah la ni, puan-puan tahu tak kenapa dia panjang? Sebab ada alif. Alif tu apa? Alif tu huruf mat. Bermakna kalau kita membaca pendek la ilaha illallah, la ilaha illallah, puan-puan sudah buang 1 huruf. Membuang 1 huruf dalam bacaan Quran adalah kesalahan yang besar. Jadi tuan-tuan puan-puan, seelok-eloknya dibaca berapa harakat la ilaha illallah ni? Kalau dalam bertahlil, puan-puan 2 harakat. Tak payahlah buat 6 harakat puan-puan Ustaz. Oleh kerana tadi siang saya belajar hukum mat ta'zim dengan Ustaz, maka malam nanti saya nak baca 6 harakat. Silakan. Tapi puan-puan ketinggalan jauh. Tok Imam jemaah baca dah 30, puan-puan mungkin baru baca 5. La ilaha illallah. Kalau puan-puan nak baca 6 harakat, silakan, boleh buat. Di mana? Di rumah. Bukan buat di surau ataupun di masjid bersama dengan para jemaah. Dan kita sebagai makmum di masjid, di surau, kita kena ikut imam. Bagaimana imam membaca, maka ikutlah kaedah yang dibaca oleh Tok Imam. Dan biasanya saya yakin imam-imam yang berilmu, dia akan baca paling kurang 2 harakat pada la tadilah. Dan kalau ada Tok Imam yang laju berbenar la ilaha illallah, la ilaha illallah, puan-puan minta ditegur. Ustaz, saya macam mana saya nak tegur? Saya tak kenal Tok Imam. Puan-puan carilah orang yang rapat dengan Tok Imam. Siapa yang rapat dengan Tok Imam?
Tok Siap ataupun Tok Bilal ataupun AJK masjid ataupun AJK surau. Takkanlah kita tak kenal. Mungkin AJK surau tu kita kenal, maka kita minta tegur ustaz ataupun tuan boleh tak tegur sikit tok imam kita, jangan baca lagu sangat la ilaha illallah, semput saya ustaz. Sebab apa? La tu paling kurang kita baca 2 harakat, jangan kurang daripada 2. Sebab bila kurang pada 2 bermakna kita sudah membuang 1 huruf mat pada kalimah itu. Jadi tuan-tuan puan-puan, kesimpulannya, saat lagi malam nanti kalau kita baca tahlil, maka la tadi kita boleh baca berapa harakat? Boleh baca 2. Tapi kalau kita baca Quran, la nanti kena baca berapa harakat? 6 harakat, sebab hukumnya mad ta'zim. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, selesailah 2 hukum mad, bermakna sehingga hari ini tuan-tuan sudah belajar berapa belas hukum mad dengan ustaz? 13. Ini bermakna tinggal 1 lagi hukum mad yang kita belum belajar. Mad apa? 1 lagi tu. Mad lazim. Sekejaplah ustaz, ya kami baru nak selak ni. Mad lazim. Dan puan-puan tahu ke tidak? Mad lazim ni ada 4 adik-beradik. Ada berapa adik-beradiknya? Ada 4. Puan-puan nak dengar mad lazim? InsyaAllah minggu-minggu akan datang kita akan berkuliah, ya. Tapi minggu ni saya tutup dengan mad yang terakhir, iaitu mad yang ke-13, iaitu mad ta'zim, ya. Dan puan-puan, sebelum saya lupa, nanti balik rumah puan-puan boleh tak sambung latihan muka surat berapa? 53, ya. Muka surat 53 di mana bukan 53, minta maaf. Muka surat 35, 53 pula terbalik. 35, minta maaf, ya. Muka surat 35 di mana puan-puan kena nyatakan semua hukum mat bagi kalimah ini, dan hukum mat yang kena dinyatakan melibatkan 4 hukum mat. Mat tamkin, faraq, tabriyah dengan ta'zim. Jadi puan-puan boleh tak nyatakan jawapan di bawah? Nanti minggu depan kita bincangkan jawapan. Boleh? InsyaAllah. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, setakat ni sudah berapa hukum mat kita belajar? Ini dah banyak lah tuan-tuan, ya. Jadi ginilah, kalau puan-puan rasa susah benar nak ingat banyak-banyak hukum mat ni, tuan-tuan puan-puan boleh gunakan nota ringkas ustaz sebagai rujukan segera untuk kita nak memahami segala hukum mat yang diajar, insya-Allah. Baik, tuan-tuan puan-puan, hari ini giliran kita baca surah lazim ke surah Al-Baqarah ataupun Ali Imran? Surah lazim, ya. Surah lazim bermakna jilid yang ke-10. Silakan buka jilid yang ke-10. Jilid yang ke-10 buku warna hijau. Okey, ready? Kalau ada rezeki mungkin puan-puan akan jumpa mat ta'zim. Kalau ada rezeki mungkin juga kita jumpa mat tabriyah. Hari ini kita nak baca surah apa? Al-Fil. Al-Fil. Hari tu last kita baca surah apa hari tu? Al-Humazah. Al-Humazah dah habis dah. Okey, sekarang ni kita baca surah Al-Fil. Surah gajah. Al-Fil tu gajah rupanya. Dan surah ini disebut sebagai surah Makkiyah. Maknanya surah yang turun dekat kota Mekah, ya. Dan puan-puan, ayat Quran, surah Quran ni tidak ada turun melainkan turun hanya pada 2 tempat, iaitu Mekah dengan Madinah. Kalau adalah sesiapa di luar sana yang mengatakan, malam tadi saya mimpi ada ayat Quran turun kat Taman Tun, puan-puan jangan percaya. Bukan apa sekarang ni banyak ajaran sesat puan-puan ya. Kadang-kadang kita percaya pula, ada turun Quran, ayat Quran di kat Taman Tun dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada ayat Quran turun, hanya melainkan di kota Mekah dan di kota Madinah sahaja. Maka kedua-dua ayat itu dinamakan sebagai ayat Makkiyah. Sebut ayat Makkiyah. Dan satu lagi ayat Madaniyah. Gitu. Kalau Makkiyah tu turun kat Mekah, kalau Madaniyah turun kat Madinah. Okey, ready? Surah Al-Fil ada 5 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al
tadlil, sebab di situ tidak ada hukum qalqalah. Huruf dhad yang puan nampak bukan huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada berapa? 5. Apa dia? Dah lupa dah pula. Qaf, ta, ba, jim, dal. Apakah huruf qalqalah? Qaf, jim, dal. 5 huruf qalqalah. Tetapi kat sini tak ada huruf qaf, ta, ba, jim, dal. Yang ada huruf dhad yang bertanda mati. Maka puan-puan kena baca gini. Fi tadlil. Jangan melantun. Fi tadlil. Salah. Puan-puan kena tahan. Ni, makhraj huruf dhad adalah sepanjang tepi lidah, kiri atau kanan, tahan pada gigi gerham. Puan-puan ada gigi gerham? Kalau ada, tahan kat situ. Ustaz, saya tak ada gigi gerham. Puan-puan tahanlah kat gusi kat situ. Puan-puan ya, tak, ni betul Ustaz khabar ni. Puan-puan kena buat begitu, barulah tidak melantun. Dengar Ustaz baca. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Sebut. Kaidahum fi tadlil. Boleh pun, alhamdulillah. Sambung. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Bagus. Tarmihim bihijaratin kadar dengung dua harakat kena jaga pada kalimah. Tarmihim bihijaratin min sijil. Sebut. Tarmihim bihijaratin min sijil. Puan-puan tahu tak dalam ayat tadi ada berapa tempat yang kita kena baca dengung? Ada berapa tempat? Jawabnya 3 je. Yang pertama, tarmihim, itu dengung. Lepas tu bihijaratin, dengung. Lepas tu min sijil, dengung. Jadi ada 3 tempat. Sekali lagi dengar Ustaz baca. Tarmihim bihijaratin min sijil. Ayat yang terakhir, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Puan-puan, mari kita baca sekali lagi ayat ini, surah ini. Puan-puan perasan tak dalam 5 ayat yang kita baca tadi, jumpa tak mat tabriyah dengan ta'zim? Kenapa tak ada? Dia tak cukup syarat, ataupun tak ada jumpa la lah Ustaz. La tak ada. La yang sana pun lagi tak ada. Maka kesimpulannya tak adalah mat tabriyah dengan ta'zim. Betul? Maknanya nak cari mat tabriyah dengan ta'zim, kena cari lam alif yang berbaris 1 di atas, ya. Dan tapi pastikan kalimah tersebut berkaitan dengan tabriyah ataupun penafian dan juga ta'zim, memperagungkan Allah. Okey, sekali lagi kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kata Allah, tidakkah engkau tahu bagaimana Tuhanmu menghadapi tentera bergajah? Tentera bergajah ni merujuk kepada apa? Tentera Abraha, yang mana mereka menggunakan gajah sebagai tentera untuk nak merobohkan Kaabah satu ketika dululah, puan-puan ya. Okey puan-puan, saya tertarik dengan hukum al-fil di hujung sekali tadi, bi ashabil fil. Sebut. Apa hukum pada fil lagi? Apa hukumnya?
Mat arif dia sukun, maka harakatnya boleh buat 2, boleh buat 4, boleh buat 6 harakat. Pilih mana-mana harakat yang kita berkenan, ya. Dan puan-puan perasan tak dalam ayat yang pertama ni ada mat asli ke tidak? Ada berapa? Ada 1 aja. Kat mana? Di asha. Itu aja. Yang lain semua tak ada mat, melainkan mat asli dan mat arif disukun saja dalam ayat yang pertama, ya. Sambung. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Sekejap, masih ada yang melantun juga tadi. Fi tadlil. Sebut. Fi tadlil. Jangan melantun, ya. Untuk mengelakkan melantun pada dad, puan-puan pastikan sepanjang tepi lidah kiri atau kanan ditekan kat mana? Gigi gerham, sama ada sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Puan-puan carilah gigi gerham masing-masing di mana, kanan ke kiri, puan-puan yang ada lah. Kalau yang tak ada, puan-puan kena tahan pada gusi lah. Jadi puan-puan insya-Allah kalau buat begitu, puan-puan tidak akan melantun pada dad. Sekali lagi. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Tuhanmu yakni Allah telah menjadikan rancangan jahat mereka sia-sia dan memusnahkan mereka. Mereka itu siapa? Tentera bergajah Abraha. Puan-puan, sambung. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tunjukkan saya mana mat arif li sukun. Ababil. Bagus, puan-puan, itulah mat arif li sukun. Tapi sebelum puan-puan sebut bil tadi kan, dekat aba tu mat asli. Aba tu mat asli, lepas tu bil baru mat arif li sukun, ya. Puan-puan tahu tak bagaimana tentera Abraha dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ni ceritanya. Dan dia yakni Allah telah mengirimkan rombongan burung ababil kepada mereka. Puan-puan, kalau fikir akal kita, logik akal, gajah lawan burung siapa menang? Gajah lah, pasal badan dia besar. Tapi dengan kuasa Allah, burung-burung tadi boleh musnahkan tentera bergajah Abraha tadi dengan mengirimkan, dengan melemparkan batu-batu kerikil dipercayai ulama daripada api neraka. Allahu Akbar. Jadi puan-puan, dengan itu musnahlah tentera bergajah Abraha. Rupa-rupanya puan-puan, gajah ni juga makhluk Allah, salah seorang daripada makhluk Allah. Dan puan-puan, gajah ni pun bijak juga. Rupa-rupanya apabila diperintahkan gajah tu untuk bergerak, untuk nak memusnahkan Kaabah, dengan izin Allah gajah tak bergerak, puan-puan. Habis tu marahlah tentera Abraha, kenapa gajah ni tak nak bergerak. Lalu puan-puan, gajah tu selamat. Yang mati dilempar batu oleh burung ababil tadi adalah tentera-tentera Abraha. Jadi musnahlah mereka, ibarat macam daun-daun yang terbakar. Sambung. Tarmihim bihijaratin min sijil. Yang melempar batu-batu tanah liat yang dibakar padas, dipercayai batu-batu daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk ayat yang keempat, puan-puan nampak ada berapa mat asli? 2. Kat mana? Mi, tarmi, nampak tak mi? Yes, itu mat asli. Lagi satu, bihaija, ja, itu juga mat asli. Dan yang terakhir, sijil, itu lebih kepada mat arid lisukun. Okey, ayat yang terakhir. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Lalu menjadikan mereka bagaikan daun-daun kayu yang dimakan ulat. Sekejap ya Allah musnahkan tentera-tentera Abraha. Ya, puan-puan, pada ayat yang terakhir sudah tentu makul tadi mat apa? Mat arid disukun. Dah selesai. Inilah cerita surah Al-Fil. Dan puan-puan nampaknya dalam surah Al-Fil yang kita jumpa mat apa? Mat asli dengan mat arid disukun je yang ada. Betul? Mat tabriyah, ta'zim memang tak ada dalam surah ni. Jadi puan-puan sebenarnya, ni Ustaz nak khabar ni,
Mat tabriyah dengan ta'zim ni sebenarnya tidak begitu kerap dalam Quran, melainkan pada surah-surah ataupun ayat-ayat yang panjang. Yang panjang-panjang biasanya ada. Tapi kalau pendek-pendek macam ni biasanya tak ada dalam surah tersebut. Mat tabriyah dan mat ta'zim. Okey, satu lagi surah yang terakhir. Kita baca surah Al-Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش jaga-jaga tu jangan panjang. Yang panjangnya Rai. لإيلاف قريش bagus. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف Bukankah surah ini sudah Ustaz baca masa kita belajar mat apa dulu? Mat lin. Yes, dalam surah ini rupa-rupanya di hujung-hujung ayatnya ada berapa ayat? Ada 4 ayat. Di hujung-hujung semuanya namanya mat lin. Mat apa puan? Maka bolehlah baca 2, 4 atau 6 harakat. Sekali lagi kita baca surah ini dan kita perhatikan makna ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف Okey, kalau puan-puan perhatikan li'ilafi Quraisy tadi, li'i itu lebih kepada mat apa? Masilah. Okey, kalau kat sini ditulis nombor 16 kan? Sebenarnya silap cetak tu. Li'i itu sebenarnya lebih kepada MSBB. Sebab dia gunakan hamzah. Kalau hamzah duduk di tengah maka MSBB. Tapi kalau hamzah duduk di awal itu namanya mad badal. Jadi puan-puan, yang ni lebih kepada MSBB, mad syibih bil badal. Tetapi la itu betul mad asli. Jadi puan-puan berhati-hati ya dengan nota kita ni, kadang-kadang ada salah cetak ya. Dan Quraisy tadi mad apa? Mad lin ya, Quraisy itu mad lin. Kemudian ayat yang kedua, ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Ini namanya mad badal. Mad badal betul sebab ada hamzah di awal kalimah. La itu mad asli. Syita'i ini namanya mat apa? Mat wajib muttasil. Takut-takut nak jawab ustaz, takut sana. Puan-puan tengoklah situ ada nombor 17 kan? Maka namanya mat wajib muttasil. Dan was-saif namanya mat lembut. Mat lin. Pandai. Kerana kebiasaan aman tenteram bagi orang-orang Quraisy. Kebiasaan mereka merantau menjalankan perniagaan pada musim sejuk dan musim panas. Siapakah mereka itu? Orang-orang Quraisy. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, iaitu Kaabah. Puan-puan, فَلْيَعْبُدُوا itu menjadi mad asli. Lagi mad asli? Di ujung sekali mad apa?
mat lin, mat lembut. Alhamdulillah. Last sekali. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Yang memberi mereka makan pada waktu lapar dan memberi mereka rasa aman daripada ketakutan. Puan-puan, cuba perhatikan allazi at'amahum. Mat ini berlawanan dengan mat wajib. Maka mat apa tadi? Allazi. Mat jaiz munfasil. Lawan kepada mat wajib adalah mat jaiz munfasil. Puan-puan nak baca mat jaiz munfasil macam mana? Cuba baca kalimah tu. Stop. Setakat itu je lah mak jaiz munfasil. Bapa tak payahlah ustaz, mak jaiz munfasil allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Panjang ni mak jaiz munfasil. Puan-puan, mak jaiz munfasil hanya perlu dibaca berapa kalimah? 2 kalimah. Kalimah pertama allazi, kalimah kedua at'amahum. Bila digabungkan jadi mak jaiz munfasil. Okey, teruskan. Ju'in wa. Ju tadi mat apa ju? Mat asli. Wa mat bi. Mat bi tu mat badal lah perempuan. Mana ada mat bi lain perempuan? Mat bi tu mat badal. Dan yang terakhir min khauf mat lin. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Dan insya-Allah bertemu kita pada minggu-minggu akan datang, dan insya-Allah kita akan teruskan dengan mat yang terakhir. Dan puan-puan, tolong habiskan belajar semua hukum matnya. Dan puan-puan, nanti second round, pusingan kedua, baru kita ulang semula semua hukum mat daripada mat asli sampailah kepada mat lazim. Terima kasih banyak-banyak, dan jangan lupa buat latihan muka surat 35 yang Ustaz suruh tadi ya. Dan insya-Allah jumpa lagi kita di hari dan waktu sama dalam kuliah kita insya-Allah. Baik, mari sama-sama kita akhiri kuliah dengan bacaan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.